Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, dalam video kali ini saya akan tunjukkan demonstration macam mana kita akan buat exercise untuk job sheet 1 yang saya beri di dalam kelas hari itu. Okay. Jadi tools-tools yang kita perlukan adalah yang pertama kita perlukan drawing board lah. Okay. Jadi dalam kes saya ini saya gunakan meja saya sebagai drawing board saya. Kemudian kita perlukan T-square, T-square iaitu yang ini. Okey, ini kita panggil sebagai T-square. Kemudian kita perlukan drafting set tools. Okey, drafting set tools ni termasuklah yang saya ada sekarang ni adalah kita ada set square ataupun triangles. Untuk triangles ni kita ada dua lah, iaitu yang pertama kita ada yang jenis bersudut 30 dan 60. Okey, kemudian di sini kita ada sudut 90 darjah. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, set square yang kedua adalah kita perlukan set square yang bersudut 45 darjah dan 45 darjah. Dan di sini 90 darjah lah. Okey, so ini kita panggil set square. Kemudian selain daripada itu, kita juga perlukan pembaris biasa. Okey, kemudian kita perlukan pensel lah, pensel, dan juga kita panggil juga ini sebagai kompas ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai jangka lukis. So ini adalah tools, drafting tools yang kita perlukan lah. Okay, selain daripada itu kita juga perlukan kertas A3. Saiz kertas A3 adalah 420 untuk lebar dia, darab dengan 297 mm pada sisi dia. Okay. Jadi pertama sekali untuk kita mulakan drawing kita perlu attachkan drawing kita ni pada drawing board kita. Tujuannya supaya kita nak kertas ni akan stick pada kita punya drawing board ni, dia tak lari lah bila kita buat drawing nanti. Jadi kita nak attachkan dia, kita perlukan masking tape lah untuk kita lekatkan pada bucu-bucu kertas ni. Jadi cara dia adalah yang pertama, kita setkan jangka T-square kita rapat pada kita punya drawing board di sebelah tepi. Tangan kiri kita akan pegang pada board dan T-square kita dan kita rapatkan. Jadi bila kita rapatkan, kita akan dapat sentiasa dapat garisan horizontal pada kita punya pembaris T-square ni lah. Bila kita gerakkan begini. Jadi apa yang kita buat dulu, kita akan setkan drawing paper kita pada board kita. Okay. Caranya kita tekapkan kita punya T-square ni rapat pada kita punya board dan pastikan kertas A3 kita tadi, kertas drawing kita rapat dengan pembaris kita, pembaris T-square kita. Okey, bila kita dah pastikan dia rapat, kita hold kertas kita ni. Tapi sebelum tu kita prepare dululah, kita prepare dulu, kita ambil masking tape kita ni. Kita koyakkan 4. Okay. Jadi kita akan set kita punya paper ni, rapatkan T-square dengan drawing board kita. Kemudian kita rapatkan kertas dengan kita punya pembaris ni. Kemudian kita hold, kita hold kertas ni, jangan bagi bergerak. Dan kita tampalkan kita punya set square masking tape pada bucu kertas kita ni supaya dia tak bergerak lah. Okay, di sini satu. Di setiap bucu di keempat-empat bucu. Pastikan tak ada kertas ni tak menggelembung lah. Okey, jadi saya dah setkan kita punya paper pada kita punya drawing board. Okey. Dan pastikan tak ada gelembung lah pada kertas ni. Okey, kemudian kita tengok kita punya soalan. Okey, baik, ini adalah kita punya soalan untuk job sheet pertama ni. Jadi soalan ni dia minta kita draw the shape shown below on your drawing paper. Okey, kemudian dia bagi tahu di sini di bawah ni kita ada title block dan ini kita punya drawing block lah. Okey, kemudian di bawah ni dia ada bagi tahu kita scale yang kita perlu gunakan adalah 1/1.5. Okey, bermaksud dekat sini apa yang kita lukis di atas kertas kita nanti dia akan menjadi kecil sedikit lah, kecil sedikit dengan saiz dengan scale 1.5. Jadi kalau kita ada di dalam drawing kita ni
drawing kita contohnya macam sini, dia tunjukkan saiz ukuran dia adalah 120 mm pada ukuran sebenar. Jadi dalam kita punya drawing nanti, kita perlu bahagikan dengan 1.5. Kita perlukan bahagikan dengan 1.5 sebagai skala kita. Jadi 120 kita bahagikan dengan 1.5, kita akan dapat 80 mm di dalam kita punya drawing nanti. Macam tu ya. Okey, jadi sebelum kita lukiskan drawing ni, kita perlu sediakan dulu kita punya title block. Okey, title block ni. Jadi pada muka surat pertama saya ada sediakan ukuran untuk title block yang kita perlu buat lah. Okey, jadi kalau kita tengok sini, yang tepi di sisi sekali ni adalah kita punya kertas. Okey. Kemudian kita ada border dia. Border dia disediakan kat sini, dibagi 10 mm daripada hujung kertas. Okey, 10 mm dan 10 mm. Kemudian kita ada title block dengan saiz 18 untuk pembahagi 3 bahagian ni. Okey. So kita akan buat dulu title block dahulu. So kita letak dulu tepi drawing ni. Jadi untuk kita buat title block ni, pertama sekali kita ukur dulu kertas kita pada saiz title block yang dibagilah, iaitu 10 mm. Jadi saya akan buat dulu 10 mm. Kita tandakan 10 mm pada kita punya kertas di sisi sini. Okey. Di sini. Sini dan di bawah. Okey, jadi kita akan gunakan kita punya T-square sebagai kita punya guide untuk menjadikan jadikan kita punya title block tu. Okey. So saya akan buat macam ni. Pastikan kita punya T-square ni rapat kepada kita punya drawing board, dan kita follow marking yang kita dah buat tadi. Okey, bahagian atas pula. Jadi dengan cara menggunakan T-square ni, kita akan dapat kita punya garisan tu akan horizontal dan sentiasa selari dengan kita punya paper, drawing paper kita lah. Okey, bagi bahagian tepi pula, kita masih menggunakan T-square juga, tapi kita perlukan bantuan daripada set square untuk kita dapatkan sudut tegak. Jadi kita akan letakkan kita punya T-square di sini, dan kita akan rapatkan set square kita pada T-square, dan kita follow marking yang kita dah buat tu. Macam ni. Dan kita pun lukiskan border untuk title block. Untuk title block, kita mesti pastikan kita punya garisan title block adalah garisan objek, ataupun dengan kata lain, dia adalah garisan yang pekat lah. Okey, sama juga untuk sebelah sini, kita boleh pusingkan kita punya set square ni begini, dan kita akan dapat untuk sisi sini pula. Okey, seterusnya ada bahagian-bahagian yang kita tak sambung ni, kita boleh sambungkan ya. Okey, kita dah dapat border untuk kita punya drawing paper. Sekarang ni kita perlu buat title block untuk kita isikan detail kita lah di sini. Yang di sini saya berikan tinggian daripada border yang kita sedia ada ni adalah 18. Kemudian kita ada 74 untuk ruang nama,
Kemudian 33 untuk ruang tajuk-tajuk di sini, dan 90 untuk ruang title untuk kita punya drawing. Yang selebihnya adalah kita punya maklumat collage kita lah. Okey, jadi kita akan buat dulu 18 ni. Okey, kalau kita tengok 18 bahagi dengan 3, dia akan dapat berapa? Jadi kalau kita tengok sini, setiap satu ni kita akan bahagikan dengan 3. Jadi kita akan dapat setiap satu tu adalah 6 mm. 6 kali 3 adalah 18. Jadi kita akan dapat 6 mm untuk setiap jalur tu. So kita akan buat dulu bahagian 18 ni dahulu. Kita buat penuh, kemudian kita buat 74, 33 dan 90. Jadi kita tandakan 18 dahulu gunakan pensel. Okey, kemudian kita gunakan T-square untuk untuk bantu kita buatkan garisan yang horizontal. Pastikan masa kita buat garisan ni, kita pegang betul-betul kita punya T-square ni supaya dia tak bergerak lah. Okey, kemudian kita ukur pula untuk ukuran 74 bahagian 6 74, 33 dan 90 Jadi kita akan dapat di sini 74, saya akan tandakan di sini. Kemudian 33 dan 90. Okey, so saya dah dapat bahagian sini. Okey, kalau kita tengok sini ukuran saya bagi ni mungkin dia kecil sikit. Okey, saya tambah lagi 60 mm supaya kita dapat ruang tajuk yang lebih panjang sikit lah. Okey, saya ubah sikit Jadi di bahagian sini saya tambah sikit. Kita bukan buat 90, kita akan jadikan dia 150 mm supaya kita dapat ruang tajuk ni lebih panjang dan ruang untuk kita tulis collage ni lebih kurang sama lah. Okey, jadi apa yang kita buat, kita gunakan lagi T-square bersama dengan set square kita. Okey, mana-mana set square, pastikan kita ambil yang pada sudut 90 Okey, so kita letakkan set square kita pada T-square dan kita tandakan pada garisan pada yang kita telah marking tadi lah. Okey. Okey, jadi saya dah siapkan title block yang kita perlukan. Okey. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, kita perlu bahagikan kepada 6, 6 dan 6 Jadi dekat sini saya boleh tandakan dulu 6 mm pada 3 bahagian lah. Okey, dan kita buat garisan horizontal selari dengan garisan title block kita. Okey, jadi kita dah siap bahagian ini. Kita boleh tuliskan kemudian nanti kita boleh tuliskan detail kita, drawn by, program dan juga scale di bahagian sini. Okey, kemudian title untuk job sheet 1 dan nama college kita lah. Untuk tujuan ni saya tinggalkan dahulu, kita akan tuliskan dia kemudian. Kita akan terus proceed kepada kita punya drawing. Jadi bila kita tengok pada drawing kita ni, kita akan mula dengan membentuk 4 segi keseluruhan ni lah, iaitu border luar dia. Okey, tapi sebelum kita lukis, kita kena pastikan drawing kita tu berada pada center kertas kita.
supaya nanti kita punya drawing tak adalah dia sengit ke tepi atau sengit ke atas ya. Kita nak dia berada di tengah-tengah. Okey. Macam mana kita nak pastikan dia berada di tengah-tengah? Jadi ada dua cara kita nak bahagikan dia. Sama ada yang pertama kita boleh ukur gunakan pembaris lah. Okey, gunakan pembaris kita tanda tengah dia. Okey. Yang ini maksudnya kertas ni kita dah tahu panjang dia 420. Jadi kita boleh bahagi dua. Dia akan menjadi 210 dan kita boleh ukurkan guna pembaris. Okey, contohnya daripada hujung kertas ni kita tanda 210 di sini ya. Dan kita tanda tengah dia dan kita buat garisan horizontal, vertikal, garisan unjuran lah jangan garisan objek pula. Okey. Kemudian kita punya lebar pun sama, kita tahu panjang dia 297. Jadi kalau kita bahagi dua, dia akan dapat 148.5 148.5 mm. Jadi kita ukur 148.5. Okey, 148.5 di sini dan kita tandakan. Okey, dan kita bahagikan kepada dua lah. Okey, tapi saya nak tunjukkan cara yang kedua, iaitu dengan menggunakan jangka lukis. Okey. Cara ni lebih mudah, kita tak perlu ukur menggunakan pembaris. Jadi kita hanya gunakan jangka lukis kita untuk kita bahagikan kertas, ruangan kertas kita kepada bahagian yang sama ukuran lah. Okey. Macam saya gunakan jangka lukis yang pendek sahaja. Jadi kalau awak gunakan jangka lukis yang panjang, yang jenis panjang tu, awak boleh terstandar daripada maksudnya bukaan awak lebih mudah lah. Macam saya punya ni, saya pendek, jadi saya perlu buat dua step lah. Okey, yang pertama, pada sisi panjang ni kita ambil point pada sama ada di atas title block ni ataupun di bucu drawing ni ya. Okey, jadi macam ni saya akan ambil saya buka satu bukaan yang paling luas pada kita punya jangka lukis dan saya point pada bucu drawing saya ni ya. Pada bucu title block saya ni, dan saya akan tandakan satu mark di sini bersilang dengan garisan di sinilah. Okey. Kemudian saya angkat dengan satu bukaan yang sama, saya akan pindah pula di sebelah sini ya. Pada point di ujung sini dan saya tandakan di sini. Jadi saya akan dapat jarak yang sama dari sini ke sini. Okey, kemudian saya pindahkan pula jangka lukis saya ni pada point yang dah saya tanda tadi, persilangan yang saya tanda tadi, dan saya buat bukaan baru. Okey, nak bukaan sama pun boleh, tapi saya buka bukaan baru dan saya tandakan dia di sebelah atas sini. Kemudian dengan bukaan yang sama juga saya pindah ke persilangan yang sini pula dan saya tanda di sini. Jadi kita dapat persilangan di sini. Okey, persilangan ini adalah tengah-tengah bagi kita punya drawing block ni ataupun drawing paper kita. So apa yang kita boleh buat, kita ambil jangka lukis T-square kita buat satu garisan dengan bantuan kita punya set square 90 darjah. Okey, kita buat satu garisan unjuran ya, ataupun garisan guideline pada persilangan yang kita dah buat ni. Jadi kita akan dapat garisan center untuk kertas ni lah. Okey, tapi jangan kita buat kuat-kuat kita just tandakan secara perlahan untuk kita dapatkan garisan unjuran sahaja. Okey, jadi kita dah dapat dua bahagian yang sama panjang lah. Okey, kemudian kita buat pula pada bahagian sisi tepi pula. Okey, jadi manakah saya punya kertas, saya punya jangka lukis ni boleh buka lebih daripada separuh. Jadi saya terus buka satu bukaan sahaja pada ujung blok sini. Okey, dan saya tandakan di sini. Okey, satu lagi saya ambil pada garisan atas ya. Sebab apa? Sebab kita punya drawing area kita di sini. Jadi yang ni adalah starting kita punya drawing area. Jadi saya akan ambil point di sini dengan bukaan yang sama dengan yang atas tadi. Saya akan tandakan persilangan di sini. Okey, jadi maksudnya di sini kita tahu ukuran di sini, jarak di sini dan sini akan jadi samalah. So kita just ambil je T-square kita dan kita bawa garisan horizontal pada persilangan tu. Okey, macam ni.
dan kita buat satu garisan guideline ataupun garisan unjuran. Okay, garisan ini sementara je sebab kita nak dapatkan dia punya titik tengah ataupun kita punya pembahagi untuk kertas kita. Okay, jadi kita tengok balik pada kita punya drawing. Yang diberi di sini adalah ukuran dia 120 tinggi dia. Jadi kita dah tahu tadi untuk scale 1.5 kita dah bagi kepada 1.5 kita akan dapat 80 mm. Jadi bermaksud dekat sini di dalam drawing nanti kita bukan lukis 120. Kita akan lukis dia sebagai 80 mm. Okey. Dan saya dah dapat garisan tengah ni. Sekarang ni saya nak buat garisan pada bahagian atas ni dulu dengan yang bawah ni. Okey, disebabkan kita tahu dia jarak dia 80. Jadi kalau kita bahagi dua, di tengah-tengah ni akan jadi 40 ke atas ya. Maksudnya di sini 40 dan di sini pun 40. Jadi saya akan ukur 40 pada kita punya garisan ni dan kita buat garisan horizontal. Okay, jadi cara dia, saya akan menggunakan jangka lukis untuk lukis ni. Kita boleh juga tanda dengan pembaris, tapi saya gunakan jangka lukis supaya lebih mudah lah. Cara dia, kita ukurkan ukuran pada jangka lukis kita ni 40, yang seperti yang saya tunjuk tadi. Saya ambil 40 dan saya tanda daripada tengah persilangan center line kita ni tadi, di atas 40 dan di bawah 40. Okey, dari situ kita buat garisan horizontal untuk kita dapatkan garisan atas dan bawah dia tadi, untuk kotak tu. Okey, untuk lukiskan ni kita just lukis dulu menggunakan garisan unjuran sahaja. Okey, kita tak perlu lukis garisan objek lagi. Okey, sama juga belah atas ni. Okay, jadi kita dah dapat garisan unjuran untuk ukuran 40, jadi dia akan dapat 80 lah di sini. Okay, sekarang kita nak lukis pula panjang keseluruhan daripada hujung sini ke hujung sini. Kita tahu dia adalah kotak yang sama, jadi kita dapat 120 kali dengan 3, kita akan dapat 360 jarak daripada hujung sini ke sini lah. Okey, jadi 360 kalau kita bahagikan dua supaya kita dapat tengah di sini. Di sini nanti kita dah buat pada garisan di sini di tengah. Jadi kita akan lukis, kita akan ambil daripada tengah ke sini. 360 kita bahagikan kepada dua, kita akan dapat sama dengan 180. Okey, 180 ni adalah jarak daripada tengah kotak ni ke hujung sinilah, daripada sini ke sini 180. Tetapi kita perlu bahagi pula kepada kita punya scale di sini 1.5. Jadi maksudnya 180 kita perlu bahagi kepada 1.5, kita akan dapat 120 lah, jarak mengikut scale kita. So kita akan ukur 120. Saya akan menggunakan jangka lukis saya dengan ukuran 120. Okey, dari sini dari 0 ke 120. 120 sama dengan 12 cm lah. Jadi saya akan buka jangka lukis saya ni. Saya tanda daripada center kertas ni, saya tanda ke sana 120 dan ke sini pun 120. Okey, kemudian saya akan gunakan set square saya dan juga T-square untuk saya buatkan garisan vertikal 90 darjah melalui point yang kita dah buat tadi. Okey, macam ni. Saya buat garisan unjuran pun boleh. Dan di sinilah. Okey, kita dah nampak
kita dah dapat kotak yang panjang ni untuk keseluruhan drawing yang kita ada tadi. Okey, kemudian sekarang ni kita kena bahagikan kepada 3 bahagian kotak ni, sebab kita tahu tadi setiap satu kotak ni adalah 80. Jadi apa yang kita buat, kita ambil ukuran 80. Okey, dan kita tandakan pada setiap point tu. Okey, saya gunakan jangka lukis 80 di sini. Okey, saya akan tandakan daripada sini 80 dan daripada sini pun saya akan tandakan 80 ke sini. Dan seterusnya saya akan finishkan saya punya kotak tu menggunakan set square supaya saya dapat garisan yang betul-betul vertikal lah di sini. Okey, jadi kita dah tahu garisan ni adalah garisan objek, jadi saya terus hitamkanlah pada sini dan juga pada satu lagi di sinilah. Begitu juga yang ni lah, saya terus hitamkan dan juga di hujung sini. Okey, dan juga pada bahagian yang horizontal saya akan terus lukiskan, pekatkanlah. Okey, jadi kita dah dapat bentuk kotak yang kita perlukan lah. Okey, sekarang ni kita akan lukis dulu bentuk yang pertama, iaitu yang ni di dalam kita punya kotak yang pertama lah. So apa yang kita buat, kita tahu bulatan ni dia bersentuh pada sisi kotak ni. Jadi kita tahu dia punya jejari dia akan diameter dia adalah sama dengan panjang kotak ni. Okay, dalam kes ni kita sebabkan kita dah bahagi kepada nisbah dia, so kotak kita ni dah jadi 80. Jadi tengah dia adalah jadi 40 lah, 40 dengan 40. So saya akan ukur 40 dengan 40 untuk saya dapatkan center bulatan yang kita nak buat, ya. Jadi saya akan gunakan 40 di sini menggunakan jangka lukis. Okay, so saya ambil 40 mm dan saya tandakan daripada tengah ni ataupun di sini pun boleh. Saya tandakan di sini. Jadi kita tahu itu adalah dia punya garisan tengah dia tadi. Dan saya buatkan garisan vertikal menggunakan set square dan T-square saya. Okey, saya akan buat garisan unjuran sahaja sebab ini adalah garisan yang sementara. Okey, jadi kita dah dapat persilangan antara kotak ni. Okey, di tengah-tengah ni adalah center untuk bulatan tu. Jangka lukis saya tadi masih lagi 40. Jadi saya akan terus lukiskan daripada center bulatan tu. Dan saya terus lukiskan bulatan 40 saya. By right dia akan kena kepada sisi-sisi kotak kita tadi dengan tepatlah. Okey. Jadi kita dah dapat bulatan untuk bahagian luar tu. Sekarang ni kita nak lukiskan pula bentuk bunga-bunga dia tu. Okey, kalau kita tengok di sini, bunga ni dia adalah center untuk setiap kelopak bunga ni adalah pada sisi-sisi yang ada di sini. Jadi apa yang kita buat, kita buat dulu satu arc dulu untuk bersenterkan di sinilah. Jadi kita dah tahu di sini tadi kita dah dapat center untuk pertengahan bulatan kita. Kita pun letak sahaja dengan ukuran yang sama tadi 40. Kita mula pada bucu sini pula, pada bucu kuadran di sini. Dan kita lukiskan kita punya arc yang pertama di sini. Jadi kita boleh terus hitamkan lah sebab yang ni adalah memang garisan objek. Okey.
Okey, sebelah sini dan juga di sebelah sini ya. Okey, jadi kita dah dapat dua lengkuk yang pertama. Sekarang ni kita tengok pada lengkuk-lengkuk yang lain, dia bermula pula dengan persilangan pada yang kita dah ada lah. Jadi kita pindah kita punya jarum ni, jarum jangka lukis kita ke point yang baru di sini pula. Untuk kita lukis lengkuk yang seterusnya. Okey. Mula dari sini. Okey, jadi kita dah siap untuk bentuk yang pertama lah. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita nak lukis pula bentuk yang kedua ni. Ini adalah bentuk cuma bentuk apa, bricks saja. Okey, kalau kita tengok di sini jarak untuk bricks ni adalah 30, dia punya lebar dia. Dan untuk daripada sisi sini adalah 15, maksudnya separuh daripada jarak bricks tu. Kemudian kita juga tahu tinggi bricks ni daripada atas sini ke sini adalah 15 juga. Okey, jadi kita buat dulu ukuran untuk 15, 30 ni ya. Tapi sebelum tu kita kena tahu 15 tu adalah dalam bentuk ukuran sebenar. Jadi kita kena bahagikan 1.5 untuk kita dapatkan dia dalam untuk 1.5 15 ni kita perlu bahagikan dengan 1.5 untuk scale dia. Jadi kita akan dapat 10 mm pada ukuran sini. Sama juga untuk yang ni, dia akan jadi 10 mm. Dan untuk 30 ni pula kita bahagikan juga dengan 1.5, kita akan dapat 20 ukuran di sini adalah 20. Jadi kita dalam drawing kita perlu lukis ukuran yang sebegitu ya. Jadi saya akan tandakan 10. Okey. Begitu juga untuk bahagian tepi di sini. Bahagian lebar ni kita juga tandakan 10-10. Walaupun saya tahu tadi dia adalah 20, jadi saya akan tandakan dulu di sini 10. Okey. Jadi kita gunakan jangka lukis dan set square kita untuk kita lukiskan bentuk-bentuk bricks kita. So saya akan gunakan yang set square saya dulu, T-square saya dahulu untuk saya tandakan setiap 10 mm ni. Okey, saya tanda dulu dengan garisan unjuran. Okey, kemudian saya buat juga garisan unjuran untuk vertikal. Okey, jadi kita dah dapat kotak-kotak unjuran begini. Apa yang kita buat, kita cuma tinggal hitamkan supaya kita nampak objek lain yang diperlukan lah. Okey, macam sekarang ni pada bahagian sini kita akan dapat semua adalah garisan unjuran untuk horizontal. Okey, dan untuk bahagian vertikal kita perlu selang-selikan dia ya. Jadi saya gunakan T-square dengan bantuan set square lah. Jadi yang ni kita selang-selikan dia punya garisan dia. Okey, jadi kita dah siap untuk drawing blok yang kedua. Dan sekarang kita sambung pula untuk blok yang ketiga ya. Jadi di sini kita kena pastikan setiap ukuran ni kita tahu dia punya ukuran dalam skala dia. Jadi untuk skala dia 60 kita bahagikan dengan 1.5, kita akan dapat 40 Jadi yang ni kita akan lukiskan dia sebagai 40.
Kemudian R15 pula kita tahu tadi kita akan dapat jadi 10. Okey, kemudian sini pun akan jadi 10. Untuk 35 pula, 35 bahagi dengan 1.5. Okey, kita dapat lebih kurang 23.3. Okey, untuk bahagian yang ni kita sebabkan ada point, jadi kita boleh buat anggaran lah nanti dalam kita punya ukuran. Kemudian kat sini kita ada 10, kita akan dapat 6.7 mm. Kemudian 22 kita dapat 14.7. Okey, untuk point-point ni kita perlu anggaran lah sebab kita dalam pembaris kita tak ada point kan. Dan kita ada 42, kita dapat 28 dan 84 kita dapat 56 dan yang ni sama tadi 10. Okey, ni pun 10, ni pun 10. Okey, untuk sudut untuk sudut walaupun kita gunakan scale, kita tak perlu ubah dia sebab sudut dia adalah sama bila di dalam scale pun dia akan sama. Jadi 30 kita kekalkan sudut dia 30 degree. Sama juga di sini 60 degree dan 60 degree. Okey. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita boleh lukiskan. Pertama sekali kita kena make sure objek kita ni berada di tengah-tengah kotak ni. Okey, sama macam step yang awal tadi, kita akan bahagikan dia kepada pembahagi yang samalah. So apa yang kita buat, kita gunakan jangka lukis lah. Jadi saya letak dulu ni ke tepi. Kita gunakan jangka lukis ni. Macam mana kita nak bahagikan kotak ni kepada sama rata, sama bahagian. Saya just buka je jangka lukis saya ni lebih daripada separuh kotak tu. Kemudian kita start daripada bucu sini, kita tandakan mark di atas. Kemudian kita pindahkan ke bucu sebelah satu lagi dengan bukaan yang sama, kita tandakan di bahagian atas ni pula. Okey, kemudian kita ambil set square kita. Dengan bantuan T-square kita akan buat satu garisan horizontal untuk dapatkan pertengahan garisan dia. Okey. Okey, sini kita buat satu garisan pertengahan. Jadi kita tahu objek kita nanti akan berada di tengah garisan ni. Okey. So kita tahu kita dah bahagi tadi dengan scale dia. Maksudnya di sini kita jadi 40. Jadi kita tahu tengah pada ini adalah 20 plus dengan 20 di sinilah. Okey. Kemudian kita tahu juga jarak dari sini ke sini adalah 56. Kita bahagi 2. Okey, 56 bahagi 2 kita dapat 28. Okey, maksudnya daripada tengah juga kita dapat dari sini ke sini adalah 28 dan dari sini ke sini juga 28. Okey. So kita gunakan ukuran itu untuk kita buat marking pada jarak daripada tengah So saya ambil daripada sini jarak daripada tengah, tandakan 20 dan 20 di sini. Kemudian saya buat satu garisan unjuran dahulu. Macam tu. Kemudian saya ambil jarak dari ke tepi pula 28. Dan saya buat garisan horizontal untuk vertikal untuk kita dapatkan petak yang di tengah-tengah lah. Okay, kalau kita tengok sini, kita punya objek akan berada di tengah-tengah. So kita boleh lukiskan yang seterusnya. Kita ada, okay, saya akan lukis dahulu pada bahagian kita akan buat dulu bahagian lengkuk R15 dan R15 ni.
Okey, so kita tahu R15 ni jadi 10 lah di dalam kita punya drawing. Jadi kita nak dapatkan di mana dia punya center untuk R ni. Okey, kita akan ukur daripada sisi sini ke tengah sini sebanyak 10, dan dari sisi sini ke sini pun kita akan buat 10 dengan cara begini Okey, kita buka jangka lukis kita 10 dahulu. Sini. Okey, so ini 10. Jadi saya akan mark daripada bucu yang kita dah buat ni. Saya tandakan 10 di sini dahulu. Belum buat lagi bulatan dia. Kita tandakan 10 dan 10 di sini. Okey, kemudian kita lukiskan satu garisan unjuran daripada sinilah. Okey, kita sambungkan dia. Okey, saya buat terus ke bawah sebab yang bawah pun perlukan juga. Okey, kemudian horizontal line pula. Di sini kita buat 10. Jadi bila kita buat 10 tu, kita akan nampak persilangan di sini. Okey, jadi itu adalah center untuk bulatan kita. Jadi kita boleh letakkan jangka lukis kita pada center tersebut dan kita mula buat kita punya bulatan Okey, so kita dapat yang bahagian bawah, yang atas. Sekarang ni kita buat yang bawah pula. Okey, macam tu Jadi kita dah dapat untuk bahagian depan ni kita dah dapat. So kita boleh lukis juga, hitamkan objek lain di sini. Okey, bersambung dengan bulatan A tersebut. Okey, seterusnya kita boleh buat pula untuk sudut 30 di sini Sudut 30 di sini sebab apa? Sebab kita tahu ukuran 15 daripada sini ataupun 10 daripada bucu ni. Jadi kita boleh menggunakan pembaris boleh, kita ukurkan 10 dan dari situ kita ambil persilangan dia. Kita hanya gunakan, kita boleh juga gunakan set square yang ni 30 dan kita tandakan 30 daripada point yang kita dah ada tu Cara dia, kita just tekapkan dia dengan T-square kita dan kita bawa dia sehingga jumpa point di situ. Okey, dan kita boleh lukiskan 30 darjah terus dengan point yang kita dah ada tu. Okey, jadi kita dah ada bahagian bawah, kita dah boleh lukis garisan objek dia. Okey, macam tu Okey, seterusnya kita tahu juga di bahagian atas ni kita boleh lukiskan 10 dengan 10. Dalam kes ni kita dah dapat 6.7 lah setelah kita scalekan. Jadi untuk 6.7 ni saya buat anggaran je lah sebab kita nak pada pembaris kita tak ada senggat 6.7 untuk milimeter kan. Jadi saya ambil 6 hampir-hampir pada 7 lah. Sini tandakan dan kita buatkan dia punya garisan objek dia. Okey, situ dan sini Pastikan sentiasa menggunakan T-square dan set square supaya kita dapat garisan yang betul-betul perpendicular ataupun 90 darjah Okey, seterusnya kita boleh sambungkan garisan objek yang di sini supaya kita dapat garisan objek di sini dan juga yang atas ni belum lagi sebab kita nak ada ukuran dia Okey, seterusnya kita nak lukiskan ukuran daripada sini ke sini. Okey, kita tahu sini adalah 23.3 setelah kita scalekan. Jadi kita akan tandakan 23.3 daripada bucu hujung sini 23.3 saya anggar lebih kurang dalam 23 di sini, lebih sikit lah. Okey, 23.3 di situ.
Okey. Dan kita boleh kita perlu tahu sudut 60 di sini. Okey, kalau kita tengok di sini sudut 60 di dalam drawing, sudut yang zigzag bentuk Z macam ni, sudut yang bertentangan dia juga adalah sudut 60 sini juga adalah sudut 60 untuk bahagian sini. Jadi kita boleh gunakan jangka lukis 60 kita, set square 60 kita yang ini bukan yang tirus ni, bahagian yang lebih besar ni, kita boleh buatkan sudut 60. Okey, kalau kita buat begini dia tak jadi. Jadi kita pusingkan, kita tengok dapat bahagian mana yang dapat 60. Okey, kalau kita buat macam ni, kita akan dapatlah 60. So saya akan tekapkan dia pada T-square dan saya anjak sehingga jumpa point di situ. Saya buat dulu ukuran garisan unjuran dulu macam tu, sebab kita tak tahu lagi. Okey, baik. Yang terakhir kita akan lukis pula pada bahagian bulatan sini. Okey, kalau kita tengok di sini, bulatan kita ni dia ada separuh-separuh. Jadi kita tahu radius dia 10 dan jarak daripada sini adalah 22 ataupun dalam skale adalah 14.7. Jarak dari bucu ke sini adalah 28 Jadi kita buat dulu, kita dah ada 28 kita tahu dari sini ke tengah ni tadi. Jadi kita dah ada garisan unjuran di sini. Kita tinggal nak tahu tinggi dia dari sini ke sini, iaitu 14.7. So saya akan tandakan 14.7 lebih kurang 15 lah Saya ambil 14.7, saya tandakan point di sini untuk center bulatan tersebut. Jadi saya akan buat satu garisan unjuran di sini. Okey. Kemudian kita boleh lukiskan R15 ataupun setelah kita scalekan dia jadi 10. Jadi kita buka jangka lukis kita sebesar 10 mm. Okey, saya buka 10 mm di sini. Kemudian kita point pada center yang kita dah dapat persilangan tadi. Okey, so kita boleh lukiskan bulatan, separuh bulatan kita. Okey, make sure dia betul-betul lah ya. Okey, so kita dapat macam ni. Okey, dan juga di sebelah tepi sini ya, ke arah bawah pula. Jangka lukis saya ni tak berapa tepat, jadi kita cuba betulkan sikit lah. Okey, jadi kita dah nampak dah bentuk dia. So kita tinggal nak lukis dia punya garisan horizontal dan vertikal di sini untuk kita sambungkan dia ya. Okey, dan satu lagi kita gunakan bantuan set square. Okey, jadi kita pun dah siap drawing untuk job sheet pertama. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe kepada channel saya. Semoga video-video di dalam channel saya ini dapat memberi manfaat kepada anda dan memberi ilmu baru kepada anda. Assalamualaikum.